Hai, Assalamualaikum, bersama dengan Cik Yat. So, hari ni Cik Yat berada di Nyalas Jasin untuk nak pergi site visit untuk rumah koboi. So, dah 3 hari dah berturut-turut sebenarnya Cik Yat berada di Nyalas Jasin ni, dekat rumah koboi ni. Sebab dekat sini tuan rumah tengah buat untuk kerja-kerja tanah. So kita membantulah tuan rumah daripada segi kita nak buat untuk setting dia punya kedudukan tapak rumah. So semalam ada sedikit perubahan daripada segi desain rumah koboi disebabkan oleh tanah yang tak mencukupi, dan kita terpaksa buat perubahan sedikit ke atas plan rumah koboi. So kalau ikutkan hari tu, rumah koboi tu dia punya living hall dia nak pergi dekat belah atas dia akan ambil level 9 kaki macam tu. So sekarang ni disebabkan oleh tanah dia tak mencukupi untuk dia nak levelkan tapak rumah tu, dan kita reducekan dia punya ketinggian dia daripada 9 kaki kepada 4 kaki. So hari ni Cik nak belanja. Cik nak belanja kerja-kerja awalan untuk rumah koboi. Tapi insya-Allah bila 3D rumah koboi dah siap nanti, Cik janji Cik akan postkan dekat dalam page. Okey. Ni keadaan kerja-kerja tanah. Kerja-kerja tanah untuk rumah koboi. So kalau ikutkan semalam ni tinggi ni. Bila tinggi dia tak cukup dia punya tanah dia untuk kita nak sampai dekat, nampak tak? Ada tiang warna putih ni. Jadi dia tak sampai kat situ. So that's why bila kita bincang-bincang balik dengan tuan rumah, so kita decide untuk nak buat perubahan kepada plan rumah tersebut. So alhamdulillah, apa yang Cik Yat nampak ni macam okey. Dia dah sampai dah dia punya jarak dia. So sekarang ni kita orang nak ambil level lah. Kita nak ambil level tu daripada sana. Kita nak ambil dimension tu daripada sana, nak bawa sampai sini. Sebab kalau ikutkan dia punya minimum dimension dia tu, minimum jarak tu at least kena ada 70 kaki. Baru boleh lepas. Kalau tak cukup, then terpaksalah kena import tanah daripada luar. Ni Cik Yan nak perabat bukit ni. Kerja sebagai seorang engineer mencabar tapi seronok. Itu je Cik Yat boleh cakap. Kerja sebagai seorang engineer dia memang mencabar. Memang ada stres dia, tapi ada keseronokan dia. Tapi Cik Yat rasa apa-apa saja kerja memang ada stres. Memang ada dia punya kesukaran dia, memang ada kepayahan dia. Tapi once dia datang dia punya keputusan dia tu, dia punya, macam contohnya kan, macam Cik Yat buat rumah kan, bila siapnya sesuatu building tu kan, dia punya satisfaction tu dia rasa macam sangat best. Macam kita naik gunung. Macam kita naik gunung kan, contohnya lah, kita naik gunung Kinabalu. Masa nak naik tu memang penat sangat. Sebab Cik pernah naik. Cik pernah naik gunung Kinabalu tu. Masa nak naik tu, nak sampai tu, memang terlalu penat. Tapi bila dah sampai kat puncak tu, bila dah sampai dekat puncak tu, dah tengok matahari naik dengan keadaan dia memang yang sangat cantik. Dia punya satisfaction dia punya kepuasan dia tu memang sangat-sangat best. So dia sama dengan kita bila kita bekerja lah. Bila kita buat sesuatu, dah mencapai matlamat apa yang kita buat tu, kita akan mencapai dia punya kepuasan dia. Stres, kepenatan, kesukaran, itu biasa. Tapi bila kita mencapai dia punya ultimate dia, insya-Allah kita akan rasa kepuasan tu. So ni Cik belanja gambar daripada atas. Cik dah perabat ada bungkit ni. So Cik belanja daripada atas. So anda bayangkan dalam keadaan rumah ni berkedudukan yang tinggi ni. Rumah ni memang sangat cantik dia punya view dia.
Sebab depan ni sungai ni. Depan ni ada sungai. So nanti dia akan levelkan sampai ke sana tu. Dia akan sampai ke sana. Nanti dia nak kena rata ni. Dia nak kena rata sini. So kedudukan rumah tu adalah berada di sini. So kalau anda bayangkan rumah kita tinggi kat sini. Dengan kawasan yang sangat menghijau ni. Dengan dia punya design dia ada kawasan untuk view keadaan hijau yang macam ni. So memang sangat best. Sangat best. Dapat berapa? 80. Okey. 80 ni menurun. So okey. Mencapai matlamat yang kami nak. Kami nak 70. Tapi dia boleh buat sampai 80. So alhamdulillah. So tanah ni nampaknya masih cukup lagi. So tapi dia kena korek lah. Sebab kita hanya memerlukan kawasan dalam 45 kaki untuk binaan bangunan. So yang lebihnya tu dia akan ada 2 kali slope lah. So kat sebelah sini slope dia dah tinggi dah ni. Sebelah sempadan rumah, sebelah sempadan tanah sebelah, slope dia dah tinggi ni. So kalau kata tanah ni mencukupi, so dia orang boleh ambil tanah ni sikit. Sebab nak top up belah depan ni. Dia akan top up sikit belah depan ni. Sebab kan kawasan sungai kan. Bila kawasan sungai, so selalunya bila musim hujan, dia akan berlakunya limpahan. Limpahan daripada sungai tu menyebabkan banjir kawasan ni. So tuan rumah dia decide lah untuk kawasan depan ni, dia nak top up another 3 kaki. So 3 kaki. So that's why rumah tu daripada living hall dia nak pergi dekat belah atas dia. Daripada living hall dia nak pergi belah atas, dia ada bertangga, dia pergi dekat ruang makan dia. So dia akan naik 4 kaki. So daripada 9 kaki tu dia buat perubahan kepada 4 kaki disebabkan oleh nak kurangkan kos untuk kerja-kerja tanah. Sebab kerja tanah ni banyak sebenarnya tau. Dia menyumbang kepada kos yang sangat tinggi sebenarnya kerja tanah ni. Sebab kebiasaannya lah, sebab dekat belah-belah Melaka ni kan, biasanya lah satu lori tu dia lebih kurang dalam 120 ke 140 selori tanah merah sahaja. So anda bayangkan kalau anda nak kena masuk 100 lori, 50 lori selalunya kalau keadaan yang macam ni yang Cik tunjuk ni tak cukup. Kalau kata 50 lori nak top up 3 kaki memang tak cukup. Sebab Cik Yat ada klien juga. Klien Cik Yat dekat area Tangga Batu. Dia hanya nak top up 2 kaki je pun. 2 kaki dia kena bawa masuk lebih kurang dalam, tanah ni besar ni. So tanah yang dekat Tangga Batu tu tak sebesar tanah ni. So dia kena bawa masuk lebih kurang dalam, untuk top up tu saja lebih kurang dalam 50 lori. Itu baru 2 kaki dalam keadaan tanah yang tak begitu besar. So ni tanah besar. So dalam keadaan nak kena buat 50 lori, 3 kaki memang tak cukup. So untuk kerja tanah sebenarnya dia menyumbangkan kos yang tinggi sebenarnya untuk nak kita buat. So kalau kata anda bajet memang sangat tight untuk kerja-kerja tanah ni, so selalunya Cik Yat selalu cakaplah dengan klien Cik Yat. So kalau kata terpaksa memang kena buat top up tanah apa semua. Sebab tempoh untuk kita nak buat rumah ni dia ambil masa. Sebab especially orang-orang yang pakai loan government kan. So tempoh dia tu daripada kita start buat dia punya plan dia, kita nak 3D dia punya tempoh tu lebih kurang nak dekat setahun lah juga. Dia 8 ke 12 bulan. Dia macam tu tempoh dia tu. So Cik Yat kata buat sikit-sikit. Sebab kita memerlukan tanah tu untuk nak mendap 6 bulan. So top up sikit-sikit. Bila ada duit lebihan, duit dari berapa, boleh dapat kumpulkan duit dan top up sikit-sikit. As long as dia punya tempoh daripada kita nak buat tu, contohnya kita nak buat tahun depan dalam bulan sekarang bulan 10 kan. Okay, contohnya lah bulan 10 tahun depan lah. So by bulan 4 tahun depan sebenarnya rumah ni dah kena settle dah dia punya tanah yang dia nak tambak.
Tu contohnya lah. So dia kena tempoh daripada kita nak buat tu, contoh kita nak buat bulan 10, dia kena backward kepada 6 bulan. So kerja tanah tu kena siap by bulan 4. So daripada bulan 10 ni nak kat bulan 4, so dia ada tempoh lagi kan. So sikit-sikit lah. Bila ada duit lebihan, dia masukkan top up macam tu. So selalunya saya akan advisekan kepada klien perkara yang sama juga. Sebab kos untuk nak buat kerja awalan tanah ni memang banyak. Memang banyak. Yang paling best ni rumah koboi ni, saya memang sangat suka dia punya keadaan rumah ni. Anda dengar tak bunyi unggas? Sangat best, sangat cozy. Kawasannya berada di Nyalas Jasin dan rumah ni tanahnya berhadapan dengan sungai. Cik selalulah nampak tuan rumah ni kan, anak dia. Anak dia selalu tangkaplah ikan dekat-dekat sungai tu. Sebab sungai ni dia bukannya sungai yang deras tu. Dia sungai yang cetek, macam tu lebih kurang. So kalau kata anak-anak pun nak main sungai tu, dia dalam keadaan yang selamat lah. Tapi kalau kata musim hujan tu, dia kena agak hati-hati sebab nampaklah air tu agak deras sikit. So best. Ni ada tanah lagi dekat sini. So cik rasa ni tanah ni dia boleh bawa ke depan ni. Bawa ke belah hadapan dekat sini. Outside sini dia nak kena top up lagi. Nampak? Dia nak kena top up lagi dekat sini. So nampak tak yang putih tu? Dia kena satu line ni. Dengan yang sini, dengan yang sebelah sana. Satu line. So dekat belah bawah ni nanti dia akan top up ada 3 kaki lah. Untuk nak apa? Untuk rumah lah. So itu yang apa yang Cik Yat buat hari ni. Tapi sebenarnya perjalanan Cik Yat ni sangat jauh hari ni. So hari ni mula-mula tadi Cik Yat masuk office dulu. Cik Yat masuk office dulu. Cik Yat jumpa dengan tim Fahar Bina semua. So kita ada biasa, kita akan pada pagi-pagi kita akan ada kick off. So kita akan brief. Lepas tu kita akan tengok kerja untuk yang semalam, dia punya progress dia hari ni apa. Dan kita akan update untuk kerja-kerja apa yang fokus untuk yang kita nak buat. So kita dah prepare dah untuk pagi tadi. So pagi tadi juga Cik Yat shoot dengan Cik Bon pergi ke Kuala Pilah. Berjumpa dengan owner Casa Dini Alsara. Berjumpa untuk maklumat untuk progress untuk claim dia. So kita dah agree dah dan tuan rumah pun agree dengan kita punya progress yang sekarang ni. So alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. So lepas tu daripada Kuala Pilah, tu yang Cik Yat shoot kepada Nyalas. Tu berpusing daripada Alor Gajah pergi Kuala Pilah, patah balik pergi Nyalas. Lepas ni Cik Yat nak pergi Bukit Katil Melaka. Tengok perjalanan dia memang sangat jauh, berpusing-pusing. Tapi Cik Yat live dekat sini sebab Cik Yat rasa Cik Yat patut berkongsi pasal rumah koboi. Sebab Cik Yat rasa dengan keadaan view dia yang sangat best dan insya-Allah nanti Cik Yat akan revealkan dia punya 3D dia. So anda boleh bayangkan. So bayangkan dalam kedudukan yang Cik Yat berdiri ni. Berdiri ni, inilah keadaan rumah yang dia nampak nanti. Maknanya rumah ni dalam keadaan kita berdiri ni, ini adalah dia punya pemandangan dia. Pemandangan dia dengan keadaan depan dia ada sungai, dengan keadaan yang sangat green keliling, dengan bunyi unggas, dengan angin yang sepoi-sepoi bahasa. So memang sangat seronok sebenarnya. Memang sangat seronok. Tinggal kita tak jumpa je kawan kita yang bernama monyet. Tapi banyak area sini ada monyet. Biasalah bagai hutan kan. Hutan-hutan selalu memang akan ada kera ataupun monyet kan. So memang sangat best. Ini dalam kedudukan Cik rasa ini ketinggian tak sampai lagi. Ni 7 kaki. 7 kaki sini. Ni ketinggian yang Cik Yat berdiri ni adalah ketinggian untuk 7 kaki. So kalau kata yang ni dah siap nanti, lepas tu nanti kita akan buat leveling balik. Bila kerja dah nak buat nanti kita akan buat leveling balik. Bila kerja kita nak mula, kita akan mula tahun depan sebab tahun ni kita adalah masih dalam proses awalan.
kita masih lagi ada sedikit pembetulan plan yang kita nak buat. So nanti bila plan tu dah ready, nanti kita dah betulkan dan kita akan naikkan dia punya 3D dia. So insya-Allah nanti saya akan berkongsi 3D untuk rumah koboi. Nama rumah ni adalah rumah koboi. Sebab tuan rumah tak bagi nama lagi. So Cik Yat letak dulu nama. Cik Yat letak dulu nama rumah koboi. Sebab apa rumah koboi? Sebab Cik Bon hari tu dia tengok-tengok Facebook tuan rumah ni. So tuan rumah ni tengok dia ada satu, dia pakai gambar dia pakai hat untuk yang cowboy tu. So kita orang decide dengan tuan rumah yang sangat sempoi, sangat best, sangat bekerjasama, sangat memberi feedback yang sangat bagus. Then kita namakan rumah ni sebagai rumah cowboy. Untuk sementara tuan rumah tak bagi nama. Tapi kalau tuan rumah still tak bagi nama, dan kita proceed rumah ni sebagai rumah cowboy. Dengan keadaan keliling dia yang sangat best, sangat hijau. That's why Cik Yat live dekat sini. Cik Yat tak live dekat tempat yang Cik Yat kata Cik Yat pusing tadi kan, daripada Alur Gajah pergi Kuala Pilar, lepas ni datang kat Nyalas ni, lepas tu patah balik pergi kat Bukit Katil. Tapi dekat sini Cik Yat rasa Cik Yat patut berkongsi dengan anda semua dalam keadaan suasana yang sangat best. Sebab kita kan, bila kita kerja, kita dalam keadaan hiruk pikuk, bising-bising. Lepas tu kadang-kadang kita pergi kerja dalam keadaan yang jam macam tu. So sometimes bila kita berada dalam keadaan yang macam ni, dia akan rasa macam sangat seronok. Sangat seronok. So, daripada hari tu sebenarnya Cik Yat nak live kat sini, tapi masa tu tuan rumah ada dekat sini. So biasalah bila ada tuan rumah, kita banyak berinteraksi dengan tuan rumah kan. So agak susah sikitlah Cik Yat nak live waktu tu. So yang ini adalah waktu yang terbaik sebenarnya untuk Cik Yat nak live. Cik Yat nak berkongsi kepada anda keadaan rumah untuk rumah koboi. Cik Yat rasa memang patut dikongsikan. Sebab memang best keadaan macam ni, dengan angin yang best, dengan keadaan bunyi unggas, dengan ada sungai dekat depan. Cik Yat dah lama dah tak menikmati keadaan dengan keadaan yang ada sungai ni. Sebab dulu masa Cik Yat kecil-kecil, rumah nenek Cik Yat tu berada depan sungai. Depan sungai. So masa Cik Yat kecil-kecil dulu, bila balik kampung, so apa yang kita orang buat, kita orang suka turun dekat tebing sungai tu. Sungai dia tak adalah besar sangat. Sungai dia macam sungai kecil. Dia tak adalah sungai macam sungai Pahang ke, ataupun sungai Perak ke. Tu sungai tu besar kan. Dia tak. Dia macam sungai kecil. Nak kata tali air, bukan tali air. Tapi dia memang sungai. Memang dia datang daripada gunung. Memang sungai. Tapi sungai dia tu tak besar, dia punya lebar dia. So bila Cik Yat balik kampung rumah nenek Cik Yat tu, so apa yang kita orang buat, kita orang selalunya pergi dekat kaki air sungai tu. Dekat situ kan banyak ikan-ikan yang macam ikan bilis tu kan. So kita orang selalu tangkap. Letak, lepas tu letak dalam bekas macam tu. Konon-konon dia macam nak bela lah kan. Tapi biasalah kita budak-budak kan, kadang ikan pun tak makan. Dah lama ikan tu mati. Tu biasa. Lepas tu bila balik kampung buat perkara yang sama. So ayah Cik Yat bila balik kampung, nanti dia akan bawa kita orang dekat depan rumah Cik Yat tu, depan rumah nenek Cik Yat tu, dia macam tak banyak sangat ikan-ikan besar. So kita orang kena pergi dekat tempat lain sikit, tapi tak jauh daripada rumah nenek tu. Kita orang pergi memancing. Memancing pakai joran buluh tu. Sebab kedudukan rumah nenek Cik Yat tu, nak ke tempat yang kita memancing tu, dia berdekatan dengan muara sungai sebenarnya. So kat situ ada banyak ikan-ikan besar. So ayah Cik Yat masa tu ayah Cik Yat bawa kita orang pergi memancing dekat sana. Dia memang sangat seronok lah. So Cik Yat dah tak memancing. Dan rasanya dengan umur yang sekarang ni, Cik Yat rasa Cik Yat tak pergi memancing dah kot. Sebab memancing ni dia memerlukan kesabaran yang tinggi. So
Cik Yat memang selut lah. Memang selut orang yang suka memancing, sebab Cik Yat rasa orang yang memancing ni dia mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Betul ke betul? So ni Cik Yat belanja view daripada bawah. Bukit ni. Ni bukit, nampak tak Cik Bon tu dekat tinggi sana tu. So ni bukit ni. So nanti rumah tu akan berada dekat sini. Tangan Cik Yat nampak lah. Rumah tu akan berada dekat sini. So view macam Cik Yat tunjuk tadi. So sekarang ni Cik Yat nak bawa. Tadi kan Cik Yat sebut sungai kan. So Cik Yat nak bawa. Kat mana sungai dia? Ni sebab sekarang ni pukul, sepatutnya Cik Yat nak jumpa orang excavator ni. Tapi biasalah bila construction, waktu rehatnya adalah pukul 12.1. Pukul 12.1 adalah waktu rehat. So Cik Yat datang adalah waktu rehat sebenarnya. So sementara nak tunggu abang excavator ni sampai. Dah sampai dah pun. Ni abang excavator. Abang excavator ni sampai sebab kita ada nak buat perbincangan sedikit. Lama sampai? Tak ada, baru 10 minit macam tu. Ya. So Cik Yat bawa pergi kat tempat sungai. Sungai. Ni dia agak keruh mungkin sebab hujan. Sebab sekarang ni lately Melaka ni hujan lah juga. Tapi dekat belah Alur Gajah macam kurang hujan. Dekat belah-belah Jasin ni dia mula kerap hujan. Tengok air dah banyak dah. Sebab mungkin hujan dekat belah tempat lain. Selalunya kalau dia tak hujan, air dia jernih. Ni air keruh, mungkin ada tempat yang hujan. So air dia agak keruh. Dan air dia agak deras. So hari tu Cik Yat nampak anak-anak tuan rumah tu lah main air dekat sini. Kaut-kaut tangkap-tangkap ikan kecil-kecil dekat sini. So selalunya kalau kata tak hujan, air sungai ni memang sangat jernih. Tapi ni sebab sekarang ni musim hujan, mungkin ada tempat di bahagian hulu yang hujan menyebabkan kawasan dekat air sungai ni jadi keruh lah. Tu biasalah. So macam mana? Dalam keadaan rumah kita yang berdekatan dekat sini, dengan kita punya landscape kita yang sangat best. So apa yang anda fikirkan? Dia punya, apa yang Cik Yat rasa sebenarnya, bila kita ada dalam dia macam ni lah, macam kalau kata kita macam ada kawasan kan, kita ada kawasan, kita ada tanah, lepas tu kita nak buat rumah. So Cik Yat cadangkan untuk kalau kata kita ada tanah, kita cari kawasan yang pertama. Kawasan tu janganlah kawasan yang asasi nak banjir je. Memang susah. So kalau kata memang itulah tanah yang kita ada. Kita tak ada tanah lain dah. Kalau kata, tapi kita nak buat juga rumah. Then kena tambak. Kena tambak. So at least bila kalau kata musim banjir nanti, tak adalah rumah kita setiap kali musim banjir kita nak kena angkut barang kan. Ataupun salah satu caranya kalau kata rumah dekat kawasan itu adalah kawasan banjir, kita kena buat rumah tu rumah bertangga. So kita dah tahu dah selalunya kalau banjir lebih kurang berapa kaki air naik. So nanti kita allowkan lebih sikit sebab kita tak tahu kan kadang-kadang ada banjir besar kan. So kita allowkan mungkin dalam 2 kaki lebih daripada yang kebiasaan. So rumah tu dia akan tinggilah. Kita tengok macam rumah-rumah yang dekat Pahang ke ataupun rumah-rumah dekat Kelantan ke. So kalau kita perasan rumah-rumah kat sana pun rumah dia tinggi. Disebabkan oleh kawasan dia memang tak boleh nak elak. Bila datangnya musim tengkujuh, bila air sungai terlalu banyak, dia akan melimpah menyebabkan bah dekat kawasan tu. So dia memang dah tak ada choice dah. Memang itulah kawasan yang ada untuk dia nak buat rumah dan dia kena tinggikan rumah dia. So sama juga dengan rumah koboi ni sebab dia berdekatan dengan sungai. So sungai dia ni sebenarnya cetek sebenarnya. Dia tak tinggi. So nampak tak? Yang ni
yang ketinggian ni, Cik Yat sini lebih kurang dalam 6 kaki je. So kalau kata musim hujan yang memang hari-hari hujan, dia boleh menyebabkan air melimpah. Sebab dia ada satu tali air dekat sini. Satu tali air. So bila air sungai banyak, dia akan naik dekat tali air ni, menyebabkan kawasan ni akan banjir. So tuan rumah dia decide untuk kawasan dia nak buat rumah ni sebab dia tak nak fikir bila bah je nak kena angkat barang kan. Jadi dia top up tanah. Dia punya perancangan dia macam tu. Dia akan top up tanah kepada 3 kaki supaya bila banjir dia tak akan perlu ubah dia punya barang-barang dia. Dan dia hanya letakkan bahagian bawah tu hanya adalah living hall sahaja. So kalau kata contohnya berlakunya banjir besar. So kalau berlakunya banjir besar, then dia hanya perlu ubahkan bahagian living hall saja. Dia tak perlu ubahkan banyak-banyak dekat tempat lain. Sebab yang lain, yang Cik Yat kata tadi, yang naik lagi and ada 4 kaki ke atas tu, tu semua bilik lah, dia punya dapur lah, dia punya ruang makan lah, semua dekat kawasan yang tinggi. So untuk nak dapat banjir tu insya-Allah lah tak akan berlaku dekat kawasan yang tinggi tu. Tapi kawasan yang bawah tu kalau kata berlakunya bah besar mungkin akan berlaku juga walaupun dia dah top up 3 kaki. Okay. Itu saja Cik Yat nak berkongsi pasal rumah koboi. So insya-Allah nanti daripada semasa ke semasa bila ada progress untuk rumah koboi ni nanti, Cik Yat akan berkongsi lagi dan Cik Yat akan promise untuk nak bagi anda semua tengok 3D untuk rumah koboi. Bila dah siap nanti Cik Yat akan post dalam page. So insya-Allah nanti kita akan berjumpa lagi. Apa-apa pun kalau kata perkongsian Cik Yat ni boleh memberi manfaat kepada orang lain, Cik Yat minta anda semua boleh share kepada kawan-kawan anda, kepada saudara anda, kepada siapa-siapa sahaja kenalan anda yang anda rasa dia memberi manfaat kepada mereka juga. Dan memberi idea kepada mereka juga untuk mereka dapat merealisasikan rumah impian mereka. So itu sahaja daripada Cik Yat. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.